sambungan. Pas dipanggil lu, dia akan ada peringkat kedua lah macam biasa. Peringkat kedua tuh dia akan tengok dari segi fisikal, kita punya fisikal lah. Dia akan cek kita punya kekuatan, otot apa semua tu lah. Dia akan suruh berlari sentuh macam lari button tu lah, tapi dia dekat dalam berapa meter ya, 100 meter lah pintu. 100 meter pada sini, lari ke sana patah balik, sampai 4 kali lari. Dia akan tengok kita punya kekuatan kaki lah tu masa tu langsung tak buat prepare langsung masa pergi. Memang serius lah, lari tu pun paha ni, nak lari tu tak boleh nak angkat dah yang last kali tu. Kamu bukan atlet kali kah? keempat. Masalah begitu, lama tak pergi, lama tak lari apa semua tu. Kita kerja je kan terus kan. Lepas tu pergi tu, sebab masa first tu lari tu okey lagi. Yang kali keempat lari tu, yang pusingan keempat tu memang sakit lah, kaki tak rasa langsung. Okey, teruskan juga. Lepas tu dia akan suruh buat press support, pumping lah ayat kita. Pumping sampai 50 kali. 50 kali tu memang pum. Ya, bergegar tangan, bergegar. Ada juga ke warm up? 20 terawal tu semangat lah. Sum. Sekali mau dekat yang 40 sudah tu memang. Berhenti kah? Bergegar, boleh berhenti. Bergegar sudah, kena cukup sampai 50. Okey, cukup. Lepas tu okey. Lepas tu dia suruh lompat bintang 1 sekali. Lompat bintang 1 sekali. Dia direct kan ni? 1 2 3 tap. Yes, direct tu terus. Gila Direct, lepas tu lompat bintang, apalagi alas tu yang apa tu? Apa nama itu, lupa dah nama dia. Yang kaki kita kena tahan tu kan, kalau kita itu up. Apa? Push up. Tu lupa dah nama. Bukan push up, dia push up kalau ni kan. Ya, push up lah kan. Tapi yang kaki kita kena tahan tu kan. Ya. Waktu kita naik ke atas. Tapi ini kaki tak kena tahan. Kau kena angkat sendiri badan tu, yang warming up tu. Badan tu kan naik. Dia naik 20 kali ya lah. Okey, 20 kali. Alhamdulillah lepas juga. Tapi memang bergegar-gegar lah badan. Okey, lepas tu atulah yang last tu. Lepas tu suruh masuk pergi tempat untuk cek kesihatan pula. Masa tu memang bergegar lah, peluh habis lah semua kami. Peluh habis 150 orang tu. Peluh habis semua. Lepas tu suruh pakai boxer je. Suruh buka baju apa semua, suruh pakai boxer. Kami waris. Akan jumpa dengan doktor tentera lah. Masa berpeluh tu Dia lah. akan cek kesihatan. Kami duduk di luar tu. Untuk giliran. Masa tu memang sempat lah kering peluh apa semua. Okey, lepas tu masuk seorang-seorang. Masuk tiga-tiga orang masuk. Pegang file kami tu. Pegang tiga orang masuk. Lepas tu dia akan cek kesihatan. Dia akan cek tulang belakang. Dia akan cek tangan ni lurus kata. Kaki kita ni, kalau kita bagi rapat kaki kan, kalau kaki kita bagi rapat macam berdiri tegak tu, kaki tak yang lutut dengan lutut kena bertemu. Dia tak boleh macam bentuk ada macam bulat tengah tu. Dia kena straight lurus. Lepas tu kaki dia nak tengok tapak kaki kita tu, dia suruh basahkan. Lepas tu kita pijak atas kertas. Maksudnya aku pijak atas kertas tu, kalau ada lekuk kaki tu lurus lah. Kalau tak ada lekuk tak boleh. Dia kena lekuk, ada lekuk kaki, bentuk kaki. Ya. Dia ibarat kalau itu tu dari segi saintis psikologinya, dia cakap kalau tiada lekuk kita tak boleh berdiri lama. Maksudnya sekarang ni kena berdiri lama, kena kawat apa semua kan. So kena ada lekuk ke tiada lekuk? Ya, kena ada lekuk kaki. Kalau ada lekuk nak pas lah. Kalau tiada lekuk tak apa lah. Aku Dia kena ada lekuk tu. kamu ada lah. Ada. Alhamdulillah lepas tu
Yalah, macam-macam lagi lah dia suruh cek. Lepas tu kami suruh tonggeng, dia nak tengok kami punya kalau ada buasir kan. Dia nak tengok ada buasir, dia suruh kami berdehem lah. berdehem dia cek. Okey. Kau pernah tak macam Hah? Wasir itu mana? Buasir ni dia macam ada ketumbuhan di lubang kita punya tempat buang najis tu. Dia kan ada terkeluar daripada kita punya itulah lubang tempat buang ni. Lepas tu dia akan cek kita punya testis telur tu. Dia akan cek, dia pegang lah kalau ada ketumbuhan ke apa kan. Dia tengok kalau ada penyakit ketumbuhan, doktor dia tahu lah, tapi tak tahu lah macam mana cara dia cek. Ya. Lepas tu dalam kami tu yang last lah, Sul ni memang yang second last masa tu masuk. Nah, kami 5 orang masa tu, 5 orang. Ya. Gila. Second last, Sul yang kelima yang masuk tu 5 orang, masa tu 5 orang. Lepas tu, okey. Masa yang Sul tengah baris tu, memang Sul tengok lah. Dia tengok yang orang tu yang berbaris di sebelah tempat kami. Dia ada satu bilik tu sebelah tu. Itu maksudnya yang dah lepas. Yang disuruh pakai baju, dan pegang file tu yang tak lepas. Okey, masa tu tengok. Suruh pulang lah tu. Lepas tu masa tu kalau tengok tengok tu ada berapa orang, dalam 3 orang masuk, ada yang seorang je masuk pergi bilik sebelah. Ada yang 2 orang, ada yang 3. Okey, masa tu Sul 5 orang lah, 5 orang. Okey, dia cek. Okey, dia asingkan Sul pergi sebelah situ. Dia asingkan pergi bilik yang tepi meja yang dalam. Masa tu memang dalam bilik doktor lah. Dia asingkan. Okey, kamu bukan dicek beramai-ramai dicek. Kan sorang-sorang. Tak, dalam bilik. Yes, dalam bilik tu, dalam bilik doktor tu. Okey, dia asingkan lah Sul pergi tepi dekat meja doktor tu. Okey, kau pergi sini jap. Okey. Lepas tu dia cek X-ray. Cek tu perempuan. Malunya lah tu. Doktor perempuan. Doktor, yes, memang kami tak boleh. Memang macam tu. Dia memang dari segi macam tu, dia nak tengok kita punya kekuatan mental kita sekali. Itulah cara dia nak cek tu sebenarnya. So, kalau perempuan, lelaki yang cek lah. Ya, dia nak tengok kita punya nafsu tu. Kalau nafsu kita tu memang betul-betul boleh nak tahan, tak boleh lah. Sebab tu dia adakan doktor perempuan tu untuk ni kita. Tapi masa tu memang sudah penat, letih apa semua tu lari, gegar sobat, memang tak fikir sudah. Lagipun doktor perempuan tu India tapi putih lah, dia macam kacuk kan. Okay, lepas tu dia asingkan, dia tengok X-ray badan kita punya body dia tu. Cek, tengok. Dia tanya. Dia cek satu-satu lah. Dia tanya, mana Sulfan ni? Sul angkat tangan lah. Okay, saya. Okay. Kau keluar pergi bilik sebelah tu. Oh, seronoknya rasa. Sebab tu maksudnya lulus lah. Tu masuk bilik sebelah. Ya. Orang yang dah lepas. Dari 5 orang. Ya, dah lepas masuk bilik sebelah. Tak, yang 5 orang. Dalam 5 orang tu masa Sul pergi masuk, Sul keluar dulu. Lepas tu tengoklah dalam 3 orang tu. Yang 4 orang dalam tu, 4 orang. Tengok ada seorang lagi masuk dalam bilik. Lepas tu yang lagi 3 orang tu dia terus pakai baju. Maksudnya 2 orang jalan dulu lepas masa tu. Okay, lepas tu last kami 2.4 pula. Tapi lepas makan tengah hari lah. Kami pakai baju, kami dibagi taklimat. Okay, kamu dalam 150 orang tu yang masuk dalam bilik itu ada 80 orang ke 90 orang masa tu. Daripada 150 orang tu. Ya. Kalau ampus diterima kah? Kalau ampus, okay, ni yang kejap. Ni lepas yang tadi tu medical check up tu. Okay, dalam 150 orang tu, dalam 80-90 orang lah, tak ingat dah. Dia pilih. Okay, lepas tu pukul 1 lepas makan tengah hari, dia kan bagi kami makan dulu. Dia nak kami tengok kami punya kekuatan lagi macam mana. Cedera lagi. Dia bagi kami makan. Ya, dia bagi kami makan. Aku makan lah apa pun nak makan. Tapi Su memang dah tahu dah masa tu. Dah tanya member kan. Member yang dah pernah masuk askar. Cakap, kau jangan makan tengah hari. Kau jangan makan banyak. Sebab kau tak larang nak berlari nanti. 24 km. So makan setakat apa yang untuk ni je lah. 2 kali 3 suap kan. Minum air. Ya, minum lepas tu. Okay. Dipanggil semua baris untuk naik truk lah. Di tempat lain pula. Trek untuk 24 km. Kami naik truk askar tu pergi. Zoom. Okay. Dilepaskan dalam masa 8 ke 9 minit. 24 tu kena sampai ke sini.
Oke, memang masa itu memang betul-betul lah. Aku cakap memang tak boleh nak lari apa semua tu, semua tak bergegar apa semua tu. Tapi saya tengok ada yang ramai lah yang lepas sebab dorang apa? Ini memang mungkin dorang dah buat persiapan kan awal masa tu, langsung tak terfikir pula ni mau terlepas apa semua tu kan. Oke, lepas tu dalam yang ada PTI tu, PTI dia macam jurulatih jasmani perempuan. Itu PTI pendatang tanpa izin. Tak, dia kalau kami PTI itu dia ada maksud dia tu panda tak ingat. Dia jurulatih jasmani lah kalau bagi askar ni yang pakai merah putih tu. Baju merah putih. Okey, lepas tu dalam tu kami lari. Sul memang second last dah lari. Memang tak tahan dah dalam 11 ke 12 minit tu. Tapi alhamdulillah lah PTI yang perempuan tu, jurulatih perempuan tu. Dia kenal, dia tahu macam mana dia boleh kenal, tak tahu. Lepas tu dia cakap, kau yang sabar tu kan, dia cakap. Ya. Kau salah satunya sabar. Kau salah satunya sabar yang datang ke pemilihan dekat Pahang. Dia cakap, kenapa kau lari? Kau tak minat masuk askar apa dia? Tahu. Kalau kau tak minat, kenapa datang sini? Saya minat saya cakap macam tu. Tapi masalahnya saya tak buat persiapan langsung masa datang sini tu. Tak pelari apa semua tu kan. Memang semput lah apa semua tu. Okay, sekarang ni aku tak nak tanya kau satu. Kau nak masuk askar ke tak? Lepas aku fikirlah. Boleh lah saya cakap. Lagi satu lupa beritahu, yang member yang suruh pergi tu, dia tak lepas medical check up. Damn. Yeah, dia tak lepas medical check. Dia balik awal. Dia seorang lah masa tu. Dia selalu begitu, orang yang mengawankan tu yang dapat. Ya, betul. Betul lah bilang rezeki berhak pada semua masa tu. Tapi dia dapat juga, tapi dia lepas daripada Sulah. Sudah setahun masuk askar baru dia lepas. Okay, lepas tu masa yang PTI tu tanya, perempuan tu tanya tu, jurulatih semua tu tanya, nak masuk askar tak? Lepas tu, so fikirlah. Masa tu memang tengah macam apa tu? Macam down lah sebab member tu tak lepas kan. Tapi suruh fikir. Kalau ni aku dah sampai tahap ni dah, takkan aku nak cakap nak lepaskan kan peluang kan. Aku nak try pula apa yang akan terjadi dalam pusat latihan tu pula dekat rekrut. Apalah nanti di sana aku akan buat fikir balik macam mana. Kalau tak tahan berhenti ya gitu. Jadi Sul ni jenis yang suka apa bang cakap, suka menerima cobaan lah, ujian, cabaran ya. Wow. Okey, tak apalah. Lepas tu Sul cakap lah dengan perempuan tu, bolehlah miss, saya try. Okey, bagus. Kau pergi sana, okay, dia akan bagi lepas lah dalam 80 orang lah masa tu. 80 orang. 40 orang aja masa tu yang terpilih. Wow. 40 orang tak lepas. Ya, 40 orang tu Sul yang terlas lah yang dalam 40. So mungkin tak tahu kenapa. Mungkin dia kesian kan, kan tengok sabar kan. Kan? Mungkin dia tengok kesian lah. Mungkin sabar, tak apalah kau pergilah. Mungkin macam tu lah. Tapi dia sebab dia tanya, kau orang sabar, kau salah satu yang sabar. Kau nak masuk ke tak? Dia tanya macam tu. Okey, tak apalah, dia masuk. Okey. Yang ada lagi. Lepas berlari tu, kami kena having. Tahu having tak? Dia having. Dia kita macam kita bergayut. Kita bergayut. Kita melompat tu kan bergayut, baru kita angkat badan kita tu. Oh, tahu. Macam orang kat gym tu, macam di gym dia angkat badannya tu kan. Masa tu memang Allah Akbar, cakap macam mana lah mau angkat badan begitu, sudah bergegar tangan ni. Dia nak 10. Non-stop tu, terus dibuat. Ya, dia macam tu. Betul lah sekarang ni. Ya, nak berlari tu. Dia bagi taklimat dulu lah, berehat. Warming up dulu. Dia bagi warming up dulu dalam 10 minit, rehat kejap. Lepas tu okey. Dia akan panggil seseorang pergi having buat dalam 10. Dia cakap 5 pun boleh sudah. Yang penting lepas. Kalau dapat 10 lagi bagus. Okey. Masa tu memang Sul betul-betul bergegar lah sudah badan kan apa semua tu, tangan tu tak boleh nak mau angkat sudah. Dah rasa sudah orang bilang. Lemah. Cakap ya Allah begini kan ni, baru di sini belum lagi di tempat latihannya tu. Saya bilang, tak apalah, teruslah. Lepas tu try having tu. 1, 2, 3, dia kena bersuara juga. Teriak, alhamdulillah sampai ke 5 tu. Oh, macam mau mati suara rasa. Boom, lepas. Sudah habis 5 je dapat. Okey, kenapa aku pergi sebelah sana. Lepas tu pergi pula untuk lompat jauh. Tak tengok kita punya kekuatan kaki macam mana. So dia bagi tiga kali je percubaan.
Mau betul rezeki lah masa tu. Kali ketiga tu baru lepas berlompat. Berapa Betul meter? kumpul tenaga sudah lari-lari. Macam mana jauh dah. Tak ingat lah masa tu. Tapi memang tak adalah jauh sangat. Tak ada jauh sangat. Dia dalam berapa meter je pun. Tak ada jauh sangat. Terus lompat. Pum kali yang last tu. Kali pertama memang terpijak dekat dia punya nombor tu. Itu. Kali kedua pula tak lepas sebab terpijak pasir. Kali ketiga memang betul lah, alhamdulillah lepas lah lompat kali ketiga tu. Okay, lepas tu dalam 40 orang tu semua lulus lah, 40 orang tu. So dia sudah bagi tahu dalam 40 orang ni akan semua sekali akan dapat untuk cukupkan syarat jatuh untuk lompat jauh heavy semua kan. Okay, lepas tu alhamdulillah last tu dia bagi taklimat. Okay, lepas ni dalam korang 40 orang ni akan terpilih lah, akan dapat surat. Okay, nama kami akan diambil. Nama kami diambil masa tu, dalam berbaris tu nama kami diambil. Okay, Sofani Sofian, okay, nombor IC apa semua. Okay, akan surat akan sampai ke ni lah. Ke rumah, ke tempat kerja apa semua tu kan. Okay, masa tu masa memang tak kerja dah berhenti. Okay, lepas tu duduk lah. Dalam seminggu je pun diantar surat. Dalam seminggu tu diantar. Alhamdulillah sampai dekat tempat kerja masa tu. Lepas tu suruhnya kakak tu lah yang bawa pergi balik rumah. Dia bagi surat. Okay, minggu depan tu kena lapor dah dekat pusat latihan blok PD. Okay, PD. Okay, lepas tu dah sampai sana. Ramai lah kan tengok. Masa tu pemilihan semenanjung dulu. Masa tu orang Sabah Sarawak sudah sampai. Awal dah sampai orang yang Sabah Sarawak. Lepas tu kami sampai lah. Kami pakai baju ni lah, baju macam baju sekolah tu dengan panjang putih tu, pakai tie, pakai seluar hitam, pakai kasut macam kasut kerja tu, kasut kilat tu, kasut otomat tu kan. Okay, datang sana pakai beg, bawa beg 3-4 beg ni, bawa baju-baju semua ni. Okay, sampai tu kami naik bas akan pergi ke hangar. Dia macam dewan lah, hangar dewan. Duduk situ berkumpul, ikut dia ada dalam file tu, dia ada bagi nombor CSM, cawangan semua manusia tu, dia ada bagi nombor dia. So masa tu huruf E, dia ada A, B, C, D, E. Masa tu huruf E. Okay, baris dalam kumpulan kelompok E semua. Masa tu E semua. Dia pemilihan tu. Kalau E daripada Pantai Timur, maksudnya daripada Terengganu, Kelantan dengan Pahang. Kalau masa tu A dengan B, A Sabah, B Sarawak, C apa semua D, macam tu lah dia bagi state negeri kan. Okay, dia bagi state negeri. Okay, lepas tu pemilihan lepas tu dia bagi file apa semua tu, dia bagi taklimat masa tu. Bagi taklimat. Okay, masa tu belum angkat sumpah lagi. Kami duduk dekat CSM tu, kami buat isi borang seminggu jugalah, duduk dalam company E tu, dalam E kelompok. Duduk dalam tu. Dia tahu company. Dia dalam satu company tu dalam 200 orang lah. Dia ada A sampai E. Dia macam perumahan. Dia macam bangunan besar. Dia ada 4 tingkat. Dia ada 4 tingkat. Ya, dia ada 4 tingkat. Dalam setiap satu company tu. Okay, lepas tu dalam seminggu tu kami buat orang apa semua, tanda tangan tu, nak proses nak menjadi askar lah kan kononnya. Okay, lepas tu ramai juga dalam Taiwan tu. Okay, hari yang terakhir tu kami nak angkat sumpah dalam 1,800 orang. 1,800 orang semua sekali daripada setiap pelosok negeri angkat sumpah untuk menjadi seorang askar. Masa tu air mata Sul masa tu macam bercucuran lah, jatuh lah sikit lah sebab ayat-ayatnya tu kan yang dia cakap tu, yang kami punya pegawai yang besar masa tu, yang bagian pengambilan kan, dia cakap, inilah jalan yang kamu pilih, disinilah tempat lahirnya seorang pahlawan. Dia cakap, disinilah tempatnya kamu bermula daripada seorang awam kepada seorang askar. 100 darjah akan berubah daripada hidup korang seorang awam kepada seorang askar. Korang akan berubah 100%, dia cakap. Kehidupan korang sebagai seorang awam akan berubah, takkan sama seperti korang dah masuk dalam dunia ketenteraan, dia cakap. Okay, masa tu
dia bagi tolong macam-macam lagi masalah keluarga lagi, korang akan susah nak jumpa cuti apa semua tu kan, bercucuran lah mata. Ramai yang beringus-ingus sebagai kan sebelum makan sumpah tu lah. Lepas tu tiba masanya kami menyanyi lagu negaraku masa tu, lagu negaraku dengan lagu Tentara Darat. Masa tu kami diam je lah, kami tak tahu apa-apa kan. Yang geng yang sudah askar tu lah yang nyanyi, kami punya jura latih, kami diam je masa tu. Lepas tu baca doa. Pas baca doa, tiba masanya untuk kami punya ketua. Dia memang sudah dilatih tuh, ketua semua kami prajurit lah, kira macam nama dia prajurit. Ketua prajurit tuh akan ke depan, dia pakai mikrofon, dia akan angkat sumpah lah, kami akan angkat sumpah. Kami angkat sumpah. Lupa ada teks dia, tapi masa baca teks tuh kami semua masing-masing ikut lah. Maka kami apa semua kan bersaksi macam ni apa semua tuh. Lepas tu yang ayat tuh sudah ingat lah. Dia cakap saya sebut nomor apa, kami masa tu memang dapat nomor tentera. Saya 119814 Sulfandi bin Sofyan akan apa tuh, lupa masa tu, bersaksi inilah apa, berikrar untuk menjadi seorang tentera dan tidak akan semua lah yang pergi buat benda-benda yang tak elok macam sedada ke apa semua tu kan. Macam tu lah teks dia, lebih kurang macam tu. Lepas tu bermulalah. Lepas tu dia akan dah habis semua tu, ikrar apa semua, akan sumpah tu. Masa tu lah macam hati ni macam berdebar pikirlah apa yang jadi lepas ni. Lepas tu kami duduk, Jolati akan ambil, dia akan asingkan setiap negeri, dan nak tengok dalam IC tu. Siapa yang lahir, dia tanya siapa yang lahir Sabah, siapa yang lahir Sarawak, siapa yang lahir Pahang, siapa yang lahir ni. Dia cakap dia bukan yang membesar, dia nak lahir dalam IC tu berapa. Masa tu pemilihan Pahang memang tinggal kat KL lah kan, orang cakap masa tu kan. Dia nak tengok IC dia, nomor IC tu 1 hingga 12, 01 hingga 12, 01 hingga 14. Yang lahir Johor pergi sana, yang lahir ni pergi sana, yang lahir ni pergi sana. Dia nak asing-asingkan negeri kan. Dia tak nak kami berkelompok-kelompok. Lepas tu Sabah satu. Sabah tu pergi semua Sabah berbaris, pegang macam yang budak-budak sekolah tu, pegang bahu berjalan begitu macam kereta api tu kan, pegang bahu masing-masing, pegang bahu jalan. Orang Sabah masa tu berapa, anda ingat lah, sampai juga lah dalam 200 orang kah, 200 lebih. Lepas tu pembagian tu kan, di pembagian negeri dalam, anda ingat lah masa tu dalam 200 juga lah orang Sabah masa tu. Dalam 200 tu kami berbaris setiap ikut negeri. Dia ada tulis dah dalam papan dekat-dekat. Masa ini dia bagi kami tempat panas-panas dah. Mau start sudah kan, penderaan masa tu. Kami pergi padang yang tempat kami selalu latihan jasmani. Padang tu kami pergi. Panas tu memang betul-betul tengah hari pukul 2 macam tu lah tu, masa tu pukul 3. Terik betul, memang betul-betul tempat ini betul-betul puaka. Pernah gak kamu? Itu nanti cerita seterusnya. Lepas tu lepas tu pemilihan negeri itu dia asingkan dalam 10 orang 20 30 orang lah macam tu diambil, ikut barisan tu. Ini pi company A, dia rombak balik. Tadi kan Sul kan first masuk tu pergi E kan. Dia rombak balik, yang ni. Masa tu baris tu dia pilih. Kau sampai tu masa Sul. Ngam Sul last. Barisan belakang kan. Kau ni pergi sana ujung sekali, masuk pergi ujung sekali, tengok A. Company A, masa tu company A. Lepas tu ada pula negeri daripada negeri lain, Pahang, Johor, Sarawak. Campur. Last tu dah habis semua, dirombak-rombak balik negeri tu, campur dah semua. Tiba masanya untuk kami angkat barang kami pergi tempat tu, company kami masing-masing.